Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke channel YouTube saya untuk topik trading FCPO ya, Future Crude Palm Oil. Okey, so di dalam video ini adalah bahagian ketiga video ya. Kita ada bahagian satu iaitu pengenalan, bahagian dua cara set alert, dan sekarang video adalah berkenaan dengan cara untuk setkan indikator layout ya. Indikator FPCO saya ni agak berlainan dengan sedikit dengan mana-mana indikator lain sebab dia mempunyai pelbagai fungsi yang kalau anda tengok pun agak pada saya pun dah lama pakai trading view indicator semua kan. So dia agak berlainan, so dia agak unik di mana dia terdapatnya dashboard, dia terdapatnya backtest summary, dan terdapat macam-macam function yang anda boleh membantu anda membuat analisis dengan cepat. Okey. Alright, tapi tak apa, anda boleh experience sendiri cara menggunakan ini dengan pergi ke technicalanalysis.priceaction.com/FCPO ya. Linknya akan diberi dalam description video ini. Anda boleh klik saja dan anda boleh tengok apa saja info berkenaan dengan FPCO indicator ini. Anda boleh dapatkan trial pakai selama beberapa bulan anda nak pakai sehingga hujung tahun anda boleh pakai dan anda test sendiri. So sambil anda pakai tu anda tengok video ni, insya-Allah pemahaman anda akan lagi lebih baik dan anda boleh tahu apa indikator ni cuba buat. Sebab kita trade FPCO, market ni adalah market yang high volatility, high liquidity. Okay, it is very fast. So we need help from algorithmic indicator trading. Alright. Di samping kita ada pengetahuan technical analysis yang basic market structure, candlestick, support structure, momentum, technical indicator, itu semua sudah saya embeddedkan di dalam indikator. Okay, indikator ni just bukan nak bagi signal saja. No, dia buat analisis di belakang tabir Di sebalik indikator tu terdapat algoritma programming code yang di mana dia membuat analisis sebelum dia bagi signal. Okay, so dalam topik ini saya nak pergi ke bahagian untuk untuk setkan indikator layout supaya anda senang bila tak rasa clutter anda punya layout nanti chart Anda boleh pakai dekat handphone, anda boleh pakai dekat tablet, anda boleh pakai dekat chart normal window, desktop lah. Okay, alright. Sebelum tu kita tengok dulu disclaimer ya. So sekali lagi, setiap kali saya ingin ingatkan bahawa setiap video ini adalah user guide untuk menggunakan tools yang saya create untuk trading. Okay, so dia bukanlah untuk create investment anda kena beli pada level mana kan. Itu semua adalah anda punya tanggungjawab. Indikator boleh bagi indicate you trading setup signal, tapi semua tu adalah di dalam kawalan anda. Anda boleh ubah setting, anda bertanggungjawab untuk memahami dia punya signal, nak masuk ataupun nak buat entry. Itu semua tanggungjawab anda ya. Video ini hanya guides untuk anda macam mana menggunakan indikator ni. Kalau buat macam ni, apa akan jadi? Kalau buat macam ni, apa akan terjadi? Okey? Baiklah. Dalam video kali ni, seperti saya cakap, kita nak setkan atur cara ataupun susun atur layout dalam chart sekiranya menggunakan indikator ini So kita nak arrange kat dashboard, nak letak dekat mana. Okey, macam mana nak keluarkan technical filter, macam mana nak keluarkan support structure, nak keluarkan resistance, macam mana kita nak keluarkan backtest dashboard, nak ubah color dashboard. Okey, ini dalam video inilah saya akan terangkan supaya anda boleh arrange dalam carta anda, sama ada anda menggunakan desktop, laptop yang mana skrinnya lebih besar, ataupun menggunakan anda punya telefon pintar yang skrin anda yang panjang tu macam mana kita nak buat, ataupun anda menggunakan tablet, anda menggunakan iPad. Okey, sebabkan ini adalah trading view dia based on HTML function, and app ni pun sangat dynamic. So mobile indicator seperti AM Analytics FPCO ni boleh dipakai di mana-mana saja. Dia tak kisah platform apa. Alright. So sebelum kita pergi kepada carta, okey, ini adalah contoh sekiranya anda menggunakan dalam komputer lah ya. Kalau komputer desktop ataupun laptop, kita ada screen estate ataupun screen area yang lebih besar ya.
So kita boleh letakkan kita punya backtest summary, kita boleh letakkan kita punya dashboard. So agak mudah. Okay, yang penting dalam indikator ni dia sangat simple, dia punya layout sangat clean, tapi pack dengan information. Alright. And kalau anda pakai handphone contohnya ni pakai iPhone, saya rasa ni iPhone anda boleh minimumkan anda punya screen area. Contohnya anda boleh letakkan smart dashboard dekat bahagian atas, dan anda boleh letakkan candlestick dan indikator berkenaan dengan profit zone, stop loss line, entry zone. Okay, semuanya boleh letak di kawasan bawah ni. So kita boleh dapat trade detail sekiranya ada signal nak masuk, ataupun jika kita ada progress trade yang sedang progress, ada floating profit ataupun floating loss, anda semua boleh display. Tak perlu nak letak banyak-banyak. Alright, sebab yang kita ambil information yang penting saja untuk trade. Okay, so macam mana? Lagi satu berkenaan dengan indikator ni, of course anda boleh terima alert, terima alert direct kepada telefon pintar, boleh set kepada email, SMS, nak masuk ke dalam anda punya Telegram sendiri pun boleh. Okay, sangat mudah. And then seperti yang saya cakap, trade plan dihasilkan secara automatik sebab kita ada algoritma yang akan cari setup, yang akan tentukan kat mana EP, kat mana entry zone, kat mana stop loss, bila nak keluar, bila market dah nak tutup, bila nak keluar, bila market dah buat profit tapi dia nak jatuh. Okay, and tiada SOP diperlukan. Tiada SOP diperlukan bukanlah simple anda tak boleh tengok, tak menggunakan technical analysis yang lain. Boleh, anda boleh tengok RSI, nak tengok MACD dalam time frame 5 minit, anda nak tengok apa saja pun boleh lah. Alright, tak ada masalah. Tapi SOP tidak diperlukan bermaksud untuk anda tidak perlu ada rule sebelum anda membuat entry tu. Alright, berdasarkan entry algoritma yang saya buat ni. Sebab apa? Kita sudah embedded kan candle bullish, regression channel, dual EMA cloud, trend following. Okay, tengok dia akan tengok pivot high, pivot low. Okay, semua tu dia dah embedded di dalam algoritma untuk analyze sebelum dia bagi signal. Okay, dan yang paling penting bila kita dah dapat mudah trade plan tu dah ada, kita boleh fokus kepada emosi, kontrol emosi dan kontrol kepada risk. Okay, kita ada calculator dalam tu nak tengok kalau anda pakai kontrak berapa untung anda. Kalau anda pakai stop loss dekat berapa ticks, anda boleh tengok berapa equivalent loss anda. Okay, profit kat mana. So itu semua sangat kita panggil apa, risk oriented trade. Okay, kita fokus kepada risk. Kalau kita tengok, alamak, kalau kita letak 2-3 kontrak dengan market yang macam sekarang ni kan, volatile, adakah senang nak kena stop loss? Okay, anda boleh tengok, oh loss banyak ni, tak mungkin anda nak ambil, tak boleh accept. So anda kurangkan kontrak. Okay, ataupun anda cut profit lebih awal, ataupun anda boleh cut loss lebih awal. Tak perlu kena pada stop loss pun tak apa, sebab kita dah tahu market dah ke arah stop loss, baik kita cut secepat mungkin. Betul tak? Tak perlu nak tak perlu nak tunggu sampai kena stop loss. Anda boleh keluar awal. Sebab apa? Anda boleh lagi jimat anda punya loss. Okay, so sebelum kita pergi ke chart, ini adalah salah satu cara untuk kita arrange dashboard. Macam saya cakap tadi, indikator ni dia pack dengan information, right? So kita kena tahu macam mana nak arrange smart dashboard kat mana, backtest summary punya table kat mana. Okay, sebelum tu kita tengok dulu apa itu smart dashboard. Saya rasa dah terang banyak kali dalam video-video yang sebelum ini. Alright, smart dashboard adalah satu dashboard yang akan keluar apabila anda loadkan indikator ni ke dalam carta. Sekejap kasih dia load sekejap. Okay, alright. So bila anda loadkan indikator ni, dia akan keluar satu dashboard ni warna biru. Okay, warna biru bermaksud tiada active trade lah, tiada setup. Okay, so benda ni boleh diubah-ubah kedudukannya. Ada 9 tempat dia boleh ubah. Top right, top left, top center, middle left, middle center, middle right, bottom center, bottom left. So dia boleh ada dekat sini boleh, anda boleh letak dekat sini boleh, letak dekat sini boleh, letak dekat sini boleh, letak dekat bawah pun boleh, dekat tengah-tengah pun boleh. Ikutlah mana yang anda nak letak lah. Saya buat default dekat sebelah top right. Okay, so dan itu satu, itu adalah dia punya cara untuk mengubah dia. So macam mana nak ubah kedudukan ni bila dia keluar? So anda pergi kepada, kita balik kepada carta tadi. Okay, anda double click indicator panel. So anda boleh double click indicator panel, ataupun anda klik setting dekat sini, lambang gear dekat nama ni, MTech Analytics FCPO Trial. Right, ada macam icon gear ni, anda klik dia akan keluar setting lah. Ataupun anda double click saja dekat indicator punya dashboard ni.
Contohnya double klik dia akan keluar. Okey, so untuk ubah kedudukan ni anda kena cari nama dia FCPO Smart Trade Dashboard. Okey, so inilah yang saya cakap tadi, bila anda ubah, anda boleh ubah kedudukan dia dekat top left, top right, bottom right, middle center ke ya. And anda boleh ubah dia punya size text. Macam ni sekarang size normal. Kalau anda letak large, okey, nanti display dia akan jadi large lah. Contohnya mata anda kurang jelas kan. Okey, macam saya pun dah kurang jelas sikit kan. So kita tengok besar lagi lebih jelas ya. Tapi masalahnya dia akan jadi besar sangat lah. Okey, so anda kena adjust sendirilah. Okey, itu saja. So kalau anda nak tukar kepada bottom right, okey, bottom right, nanti dia akan pindahkan dashboard ni ke bawah. Okey. So saya kembalikan kepada ke top right. Okey, dalam indikator ni ada dua dashboard. Satu dashboard untuk trade yang aktif, dan satu lagi adalah smart dashboard untuk backtest summary. Okey, backtest summary ni adalah anda tahulah apa backtest kan. Anda boleh cari dalam internet ataupun anda tengok dalam website saya ada tulis apakah itu backtest. Right, so backtest ni bila kita show backtest, bermaksud backtest summary dia akan tunjukkan backtest yang dilakukan daripada satu period ke satu period yang lain. Contohnya daripada 2020 hingga 2021. Minta maaf, sorry. Daripada 2020 hingga 2021, berapa tahun dia backtest, misal kata setahun ke 2 tahun ke, right, dia akan tengok dia punya performance dia, berapa win, berapa loss, berapa average win, berapa loss, berapa average you punya profit factor, net profit, trade expectancy, right. Itu semua adalah penting untuk kita maintain kita punya profitable ya. Selagi graf ni warna hijau dan profit kita, win rate kita lebih daripada 60, ideally lebih daripada 60 lah. Yang saya punya target mesti lebih daripada 70 lah. 70 ke 80 tu adalah nice lah. Anda boleh ubah setting-setting yang dalam indikator ni untuk mencapai sesuatu win rate yang tinggi. Tapi akan ada sacrifice. Contohnya anda increasekan win rate, tapi anda punya average win, average loss jadi lebih kurang sama. Ataupun anda nak banyak win rate, average win anda nak banyak, tapi average win nak loss, anda kena kurangkan win rate. Okey, benda tu semua mathematically related. Okey, rumus dia mathematically related. So anda boleh ubah. Tapi kalau anda menggunakan default setting, anda akan dapat 70% win rate dengan positive expectancy positive trade expectancy dengan ratio average win kepada loss anda lebih daripada 1. So dengan kata lain, profitable. Okey, yes, anda akan ada loss. Saya cakap banyak kali, guna signal ni anda akan ada loss. Alright, contohnya kita tengok backtest. Nampak ni, 2 kali straight loss. 1 kali loss, 1 kali loss. Lepas tu you cover balik dengan profit. Alright. And then kita boleh tengok ada lagi, contohnya sekiranya market volatile yang sini loss profit tapi banyak profit, right. So dengan menggunakan ni yang ni pun sama loss. Okay. Sebab ini adalah probability 30% tadi yang kita loss. Alright. Memang anda kena expect loss. Tetapi setiap kali anda loss tu adalah kecil berbanding dengan profit yang anda boleh dapat. Ya. Sama ada anda profit kena full TP ataupun kena TSL, right? Itulah akan membuatkan anda punya ROI positif. Contoh untuk position ni nampak tak? Position ni buy low, dia naik walaupun dia tak kena TP tak kena line biru, tapi dia kena line TSL. Tapi berapa banyak yang dia dah bagi kita dekat PIP tu? Ticks. Dia dah bagi kita 34 ticks. Alright. So ini yang saya selalu tekankan. Winning rate is not about winning. You can banyak win, tapi kalau small win buat apa? Every time you win small, pantang hijau sikit close. Pantang hijau sikit close. Yes, kalau macam tu anda punya win rate sangat tinggi. Silap-silap boleh 100%, 90%. Sebab apa? Gerak 2-3 tick close. Masuk gerak 2-3 tick close. Tapi overall ni anda punya total net profit adalah mungkin profit tapi less. Tapi anda kena trade selalu. Hantar order, kena duduk depan komputer. Alright. Sebab anda tak gunakan statistically method untuk dapatkan profit. Anda menggunakan position saja. Satu position mesti nak loss. Nak win. Setiap position nak win. Okay, kita tak boleh konsep trading macam tu. Kita kena konsep trading secara keseluruhan.
multiple position. Lepas tu kita tengok kita punya statistik performance. Itulah baru cara yang betul untuk menunjukkan anda ni profitable trader ataupun non-unprofitable traders. Okay. So again, saya nak bagi tahu anda boleh dapat banyak loss berderet, tapi anda kena keep consistent strategi yang sama, entry style yang sama, rule yang sama. So di sinilah indikator ini akan make sure setiap kali anda buat entry, setiap kali anda buat exit pada rule yang sama. Alright? Okay, itu konsep dia. And then sometimes kita dapat semua profit. Nampak tak ada loss pun untuk period ni. Okay? Sometimes kita macam tadi saya tunjuk ada loss. Loss itu pasti. Okay? 2-3 kali loss pun boleh. Yang penting anda kena trade consistent. Trade consistent entry. Jangan ubah-ubah. Jangan kalut. Bila dah banyak kali loss, anda cuba berehat and tunggu setup yang baru and tengok market macam mana kan. Banyak lagi info yang anda boleh dapat. Contoh yang macam ni 4 kali straight loss. Okay. Tapi bila kita buat overall loss kita masih terlalu kecil berbanding dengan overall profit. Okay. Okay, inilah berkenaan dengan sedikit berkenaan dengan backtest. Saya akan kupas lagi backtest dalam topik yang akan datang lah. Alright. So kita nak change layout tadi. So sekarang ni kalau kita pakai layout dalam komputer lah ya. So kita boleh tengok backtest dekat sini. Kita boleh tengok trade dashboard. So kita boleh trade bila-bila kita tengok yang trade yang aktif Contohnya trade yang hari ni, yang semalam Jumaat semalam pada Friday 13 Oktober, 13 Ogos. Last signal keluar pada pukul 5.25, kita dapat buat profit sebanyak berapa ticks kalau daripada average entry point kat sini. Okay, kita dapat 35 ticks 35 ticks bersamaan 35 darab 25 lebih kurang 875 Sebelum tutup dia bagi satu signal. Okay. Alright. Sebelum tu dia bagi signal lah, tapi loss. Okay? Loss dekat sini kena SL lah 26. So kat sini kena 35. So net profit dia still profit lah. Alright. Okay. So ingat ni kita nak untung bukan 1-2 position. Kita nak untung dengan multiple position consistently. Kalau anda nak jadikan trade ni sebagai aktif sumber pendapatan, anda kena konsisten bekerja untuknya. Anda kena analisis bekerja, membuat analisis secara konsisten, bukan sekali-sekala Okay, so ni cara untuk ubah kedudukan tadi. So macam mana, apa lagi yang untuk kita boleh buat adalah, contohnya saya nak buang semua dashboard ni. Okay, boleh je anda uncheck. Okay, anda uncheck dashboard. Okay, nanti tak adalah. Anda nak tengokkan saja signal kan. Contohnya anda nak tengok signal saja. Bila ada je masuk pun boleh, tak ada masalah. Dan lagi satu saya nak tunjukkan macam mana nak on kan technical filter. Technical filter ni adalah dual EMA cloud, moving average cloud dengan regression channel. Dan juga macam mana nak add market structure ni support dan resistance. Yang anda tengok ni adalah support dan resistance Support dan resistance yang tebal ni, yang color merah tebal ni mewakili daily support lah. Daily ataupun bergantung kepada higher time frame yang anda set. Daily boleh, weekly boleh, 1 hour boleh. Yang dalam yang hijau dan ataupun line yang halus sedikit, ini adalah 5 minit punya support structure. So kita boleh dapat multiple time frame punya support structure ataupun market structure, iaitu kita boleh dapat daily time frame punya support ataupun resistance yang ditunjukkan ke dalam carta 5 minit. So bermaksud, kalaulah kita contohnya kalau kita nak target kat sini kan, kalau kita nak target TP, kita tak boleh target TP lebih daripada daily resistance. Nanti tak kena. Okay? Nanti tak kena. Sebab apa? Kita ada resistance kat sini. Contohnya kat sini mungkin daily, mungkin 4 hour punya resistance. Anda boleh pilih macam mana nak ubah resistance tu. Contohnya anda scroll down dalam anda punya technical, dalam MTF SNR anda boleh show daily support resistance, show 1 hour support resistance. Okay? So dekat sini anda boleh keluarkan 1 support. Maaf, tadi bukannya 5 minit dia daily dengan 1 hour. 5 minit punya support structure, 5 minit punya market structure tak boleh pakai Pada saya tak boleh pakai sebab apa? Dia breakable. Dia very volatile, very easy to break, easy to not to be expected. Okay, so kita akan ambil daily support dan resistance dan 1 hour support dan resistance. Okay, so sebab itulah ia orang kata apa, dia sangat bagus ataupun sangat rigid. Tengok market macam ni, dia jumpa saja 1 hour support. Okay, and dia boleh rebounce. Okay, contohnya yang ni kalau dia nak kena daily support ni, nanti anda jangan target above daily support. So setiap kali walaupun market algoritma tunjukkan
setup TP kat mana. Anda kena tengok juga structure kat sini sama ada anda nak TP awal ke ataupun anda nak hold position. Tengok ni satu contoh yang sangat ketara ya. Anda tengok bila ada candle buy high keluar dan kita ada trade dekat sini, kita masuk kita masuk position dan dia naik sampai pada satu saat dia jatuh, nampak? Sebab apa? Dia berjumpa dengan daily support, dengan daily resistance. Walaupun kita ada TP dekat sini, TP kita hanyalah berdasarkan berapa tick yang kita nak. Kita tak tengok pun TP kita nak resist kat mana kan. Sebab apa? Itulah user input. Tetapi dalam reality, dalam trade yang sebenar, anda boleh setkan kepada resistance. Contohnya masa anda nak letak entry point dekat kawasan ni anda boleh setkan stop loss kat sini, anda boleh setkan TP kat sini. Tapi bila anda tengok TP ni lain macam je, tinggi sangat. Sebab apa? Dia lebih tinggi daripada daily resistance. Tak apa. So tak perlu pakai TP yang ni, just masukkan dalam anda punya order, TP dekat area dekat resistance ni pun tak apa. Itu pun lagi better. Alright, kalau tak ada resistance kat sini, yes, anda boleh set TP jauh. Okay, kalau ada resistance tengah-tengah, set TP. Saya belum masukkan lagi satu fungsi di mana anda ada option untuk set TP lebih awal. Yang ni TP untuk berdasarkan user punya input. Lagi satu adalah TP berdasarkan market structure. Sama ada TP nak kena dekat daily support kalau anda short, ataupun TP nak kena pada daily resistance kalau anda long. Okay, itu pun boleh buat. Nanti saya akan masukkan lah. Itu dalam satu benda yang saya belum buat lagi. Sebab apa? Saya memang tak perlu pun sebab saya memang sentiasa depan komputer. Okay. Alright, so contoh macam ni hit TP. Sometimes dia boleh break the resistance dan kena TP. Okay, so market is very dynamic. Dia boleh, kalau kita buat cara A, dia pergi cara B. Dia buat cara B, dia pergi cara C. Tapi sebagai algoritma ni, dia dah pack dengan cara A, B, C, D, E. So every time dia ada cara untuk handle. Okay. So inilah untuk keluarkan resistance tadi Kalau telah anda tak nak pakai market structure tadi, anda boleh pergi pada MTF SNR tadi. So anda matikan sajalah support dan 1 hour support, 1 hour SNR dengan daily SNR. So nanti dia akan hilang lah. Dan anda nak keluarkan dual EMA, anda klik saja dual EMA cloud untuk time frame 5 minit dan dual EMA cloud untuk time frame higher time frame. Contohnya nak tunjukkan daily ke, 4 hour ke, weekly ke pun boleh, tak ada masalah. Okay. So sekarang ni saya tunjukkan satu indikator iaitu dual EMA cloud. Dual EMA cloud ni adalah moving average. Contohnya kalau cloud berwarna biru dan warna hijau, bermaksud dia uptrend lah. Okay, kalau merah dia downtrend. Okay. So anda boleh gunakan ni sebagai guideline sama ada nak masuk ataupun tidak lah. Tapi kalau nak pakai better, saya pakai algoritma saja. Sebab apa? Saya dah masukkan dalam algoritma. Tapi anda juga boleh gunakan technical filter Technical filter ni yang macam cakap lah, dia adalah filter untuk buang position yang tak sama dengan major trend. Kita boleh gunakan regression channel ataupun dual EMA. Nanti saya akan kupaskan lebih lanjut mengenai technical filter. Buat masa ni, just cukup faham kalau kita check technical filter, maksudnya dia akan buang position atau signal yang bertentangan dengan arah trend. Okay, faham Maksudnya kalau market uptrend, dia akan buang banyak yang short. Walaupun short trade, signal tu akan keluar, tapi dia akan kurangkan. Okay, sebab apa dia tak nak kita masuk trade yang noisy ataupun trade yang fake, trade yang spurious, fake signal lah. Fake signal adalah signal yang di mana kalau kita sepatutnya market tu long, dia bagi short. Itu fake signal lah. Tapi kita tak boleh nak eliminate totally fake signal, kita boleh kurangkan saja. Okay. So itu sahaja untuk topik kali ini. Macam mana anda nak keluarkan layout tadi. Lagi satu, ini untuk desktop. Bagaimana kalau handphone? Okay, handphone senang saja. Okay, saya pergi kepada setting dan saya pergi ke default, saya pergi reset setting lah reset setting. Okay, saya tak boleh nak display handphone punya layout dekat sini. Apa yang saya boleh buat saya kecilkan browser ni saya cuba imitatekan screen handphone mobile yang smart seolah-olah anda berada macam ni. Okay. Right. So apa yang anda boleh buat kat sini, anda boleh arrangekan dashboard ni, anda kecilkan dia punya dashboard kepada small ataupun tiny lah. Dekat handphone saya rasa size dia tiny better. Okay. Lepas tu apa anda boleh buat, anda boleh setkan, anda boleh make sure anda punya candlestick dekat bawah. So anda ada trade information, kalau ada signal dia akan tunjuk dekat sini, ada trade plan, entry point semua kat mana. Lepas tu dia punya signal kat bawah ni anda boleh tengok dia punya lukisan ataupun tanda-tanda dia
pada chart anda boleh tengok. Kat sini untuk tengok value dia, kat sini untuk tengok dia punya garisan. So lebih jelas ya. So dia communicated antara dua ni. Alright, dia sangat jelas. So anda boleh tengok value detail, berapa nilai dia, berapa paras harga, berapa loss. Kat sini nak tengok dia punya kat mana kedudukan zone profit, zone entry dan zone loss lah. Okey. Okey, inilah seolah-olah anda buka handphone lah. Ya, kalau kita tengok tadi gambar yang grafik yang saya buat ni tadi. Alright. Kalau sekiranya anda pakai handphone, kat macam ni lah dia punya rupanya ya. Kalau pakai dekat kat tangan macam ni lah rupanya. So sangat clean punya layout, tak clutter. Anda ada information yang anda perlukan saja. Anda boleh trade secara mobile, sangat mudah. Okey. Ini saya dah tunjuk tadi kan, yang ni cara untuk ubah saiz dengan kedudukan dia untuk smart dashboard. Yang ni adalah untuk ubah kedudukan saiz dan dashboard untuk backtest summary. Backtest summary ni saya sedang anda tengok dalam komputer lah, sebab dia punya information dia sangat banyak. So lebih tak boleh, susah nak pakai dekat handphone ya. Tak membantu sangat. Kalau anda nak buat analisis baru, yang detail punya analisis baru buka dalam laptop yang ataupun desktop yang skrin lebih besar. Nanti saya akan buat satu video lah berkenaan dengan macam mana nak baca ni semua. Alright. Okey, sekian saja, itulah berkenaan dengan cara untuk set layout. Semoga anda berjaya menggunakan indikator ni. Semoga dapat familiar dan membantu anda trade dengan lebih baik. Saya tak jamin untung atau kata apa, tapi trade dengan lebih better, dengan better risk management. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.